Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi. Dan syurga dan segala nikmatnya itu kekal, maka tiada jadi tua selama-lamanya dan tiada buruk pakaian, dan apabila makan atau minum tiada lapar dan tiada dahaga selama-lamanya. Hanya makan minum pula kerana bersedap-sedap juga, dan tiada berak kencing, hanya jadi peluh yang terlebih harum daripada kasturi, dan tiada ada yang kotor cemar, dan tiada ada suatu benda yang menyakiti, tiada sakit demam dan tiap-tiap yang dibencinya, dan tiada duka cita, dan tiada ada kesusahan masa dalam syurga. Dan melihat Allah Ta'ala, melihat Tuhan masa kita dalam syurga, bukan Tuhan dalam syurga dan bukan di luarnya. Laisa kamitslihi syai', tiada suatu seumpamanya. Allahumma ja'alna min ahliha. Syukur kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpah kurnia dia, belas ihsan dia, masih diberi kesempatan pada kita ada tahun hukumi dia. Alhamdulillah, dapat kita Islam, alhamdulillah. Diberi pula boleh nak belajar dan nak faham Islam, alhamdulillah. Diberi kita lagi ada minat dan kehalubaan terus nak mengaji, alhamdulillah. Diberi kebolehan kita untuk taat, jauhkan daripada maksiat, alhamdulillah. Besar lagi nikmat. Mohon kita pada Allah Ta'ala diberikan kita sentiasa perasan ke dia, ada perasaan ke dia, mentauhidkan dia, yakin ke dia. Bahkan kita memang faham yang kita makan jasa dia, bahkan kita hutang budi dengan dia, kita nak kena kasih pada dia, sayang pada dia, cinta pada dia, bahkan sentiasa menzahirkan kehambaan dan menunjukkan dan menzahirkan ketaatan pada dia. InsyaAllah, alhamdulillah, syukur kita Allah SWT beri kesempatan, kekuatan, keupayaan hingga saat ni dan pagi ni untuk insyaAllah kita nak memanfaatkan apa yang ada dan kesempatan yang ada meneruskan bacaan daripada kitab Baku Iman. Amin. Dan syurga dan segala nikmatnya itu kekal. Antara akidah ahli sunnah wal jamaah wajib i'tiqad ada syurga dalam bab iman akhirat. Adanya nikmat syurga dan ada dan kekalnya syurga dan nikmat syurga. Wajib i'tiqad ni syurga, begitu juga sebaliknya neraka juga sabit ada neraka dan ada azab neraka, dan
neraka dan azab dia dan penghuni dia kekal. Antara makhluk yang Allah Ta'ala tak binasa, syurga, neraka, nikmat, azab, begitu juga penghuni kedua-duanya. Siapa-siapa yang mengiktikadkan neraka, khasnya ada bicara situ sikit pasal ada pahaman-pahaman yang sesat mengatakan bahawasanya di mahsyar esok dia dah selesai semua hingga ke makhluk terakhir untuk diselesaikan perhitungan dia ke syurga atau neraka. Bila dah semua ahli syurga ke syurga, neraka ni sampai tahap semua dah diselesaikan dalam neraka, maka neraka pun dimusnahkanlah. Ada faham ni tu, jaga sikit. Jaga sikit. Jadi ada pahaman sesat mengatakan neraka ni binasa. Tak betul. Siapa dalil yang Quran? Dia dalil pun tak betul pasal tak tengok habis. Dia kata syurga ada sebut dalam Quran khalidina fiha abada. Tapi dia kata neraka tak ada sebut khalidina fiha abada. Tak tengok habis tu. Tanya geng-geng ni semak nak. Ada tak sebut Jahannam khalidan fiha? Ada kan? Ada. Tengok tak tengok habis. Kalau kita main bodoh tu kata ngaji tak boleh bodoh. Kita ada pengetahuan yang kena mengaji daripada orang yang ajar pengetahuan yang betul. InsyaAllah tak sivil kita walaupun kita bukanlah hafiz Quran, bukan ulama besar, awam je pun. Tapi maklumat kita betul. Pasal kita ambil daripada sumber yang betul. Jadi sikit ke situlah. Kalau ada orang berpahaman neraka ni binasa, salah pahaman ni, sesat. Tak kena gaya kufur pasal dia termasuk dalam mengingkarkan syai' maklum fid din bidarurah yang umumnya orang Islam semua faham syurga neraka kekal. Istilahnya tak percaya begitu, bahkan mengiktikadkan binasanya neraka, nama dia atau istilahnya menafikan kandungan Al-Quran. Ya. Bahasa istilah itu. Kalau disebut sendiri Al-Quran yang aku tak percaya, itu satu ni dia tak sebut gitu, tapi ada akidat yang salah. Apa ulama dah ajar, dah buat kesimpulan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia tak mau pakai. Berdalil pula kadang Quran hanya sebahagian, tak ambil dengan apa maksud keseluruhan. Jadi dia boleh bawa pada kufur, na'udzubillah. Itu bab tu sangat hati-hati. Yang tu yang kita kena belajar betul, baru dapat pahaman betul. Dengan pahaman betul tu ada kayu ukur untuk menghukumkan kita berada atas jalan betul. Satu lagi, lepas tu barulah nanti kita tahu benda betul ialah betul, walaupun orang tak mau ikut, kita ikut. Walaupun benda salah, walaupun ramai orang ikut benda salah, kita tak akan ikut pasal dia salah. Yang tu kita mesti ilmu benar, ilmu kita maksud benar ni tepat dengan realiti. Khasnya atas bicara hukum syarak mesti tepat dengan kaedah syarak kita punya lifestyle kita ni, kehidupan kita ni tepat, akidahnya betul, fiknya betul. Banyak umur tasawufnya, perjalanan hati sanubari pun betul. Perjalanan jalan nak wirid, zikir, baca Quran, selawat, tepat semua macam mana mengikut atas kaedah landasan ahli sunnah wal jamaah. Jadi hati-hatilah dengan pahaman sesat ni. Pahaman sesat ni ada je, macam mana kita sebut, mana tempat ada je lalat, ada je penyakit, mupi bahasa gitu. Maka pahaman sesat ni ada. Walaupun sesat gilanya, kita tak pernah terfikir sesatnya tu ada di kalangan orang Islam sendiri, dia akan jadi lebih sesat daripada sesatnya orang kafir pada. Sampai mengaku jadi Nabi, sampai mengaku Imam Mahdi je Tuhan lah kan. Mengaku Imam Mahdi, perempuan pula tu mengaku Imam Mahdi. Dia punya sesat tu dah gila babi macam tu lah. Astagfirullah. Pula tu keturunan Melayu dia penyek.
mengaku jadi Imam Mahdi. Imam Mahdi mesti ikut sunnah Rasulullah. Orang Arab Quraisy pula tu. Ni Melayu hidung penyek. Muhbi bahasa-bahasa gitu dah kan. Nak kata apa? Ada kepahaman sesat ni? Ada. Taklah. Mula tu ulama kita dah pesan, dia kata jaga buat aku sesat ni. Dia kata atas prinsip, saya ngaji pun untuk aku sebut prinsip ni. Dia kata apa? Laisa min saqitatin illa laha qitatun. Tak adalah daripada sesuatu barang ciciran yang orang cicir tertabur terlupa illa saqitatun, melainkan pasti ada orang ngutip. Boleh faham maksudnya tu? Tak adalah barang cicir melainkan ada orang ngutip tak? Ada. Apa maksudnya? Pahaman ni kalau sesat macam mana sesat sekalipun pasti akan ada mengikut dia. Ada je orang kutip. Tu masuk kata-kata ulama kita tu. Bodoh macam mana punya pendapat pun ada je orang kutip. Bahkan ramainya duk ikut pendapat bodoh. Pendapat bodoh. Zaman lalu pendapat bodoh ni apa dia? Ada intiqad vaksin ni salih nak kena sebut juga. Vaksin ni orang yang mengeluar pun kata dia bahaya, mudarat, dia adalah racun. Please apologize me, kata dia. Pasal not give you information. Akhirnya dia dedah kan apa yang kat dia. Orang yang keluar dia dah kata benda ni racun. Orang yang mengguna, beli, pakai dah kontrak, dah cocok dah semua rakyat jelata dia. Dia tak macam tak ambil peduli apa kau ni sebut janji program aku mengimunisasikan rakyat Malaysia berjaya. Untuk dia punya sesat yang macam tu. Dengar betul tak betul saya fakta dengarlah saya sebut kan. Dia punya sesat dia sampai bodoh tahap kapan macam tu. Bagi tanya-tanya alasan dia tak jawab apa kita tanya tu. Lepas tu kita apa? Sekurang-kurangnya kita boleh memberi laporan kepada WHO di atas ujian yang tahap kedua ni. Sebelum mendapat pula vaksin yang ketiga, kata dia ujung bulan 9 esok. Tak mampus. Jadi kita ni jadi tikus bakmal. Jadi tempat ujian. Yang dah mati tu dia dah sign, memang peri mampus itu je. Saya nak cerita apa ni? Ada manusia dah sesat sampai tahap macam ni. Bahasa dia sesat tu. Bukan betul tu. Sesat tu. Dan dia bawa semua rakyat sebab sesat. Kacau. Dan dia bawa semua rakyat, kalau kata cucuk tu semua mampus. Saya silap macam ni tau. Dia suruh rakyat cucuk, dia tak cucuk. Kurang ajar betul. Ya. Ada manusia tak tahulah passion apa, tak tahu. Itu yang hadan Allah. Kita minta supaya Allah Ta'ala taufik hidayah kita, jangan sampai nafsu tu kita bertuhan dengan nafsu. Apa nafsu cakap semua kita pakai. Sembah Allah maksudnya apa Allah Ta'ala perintah semua kita ikut. Kalau sembah nafsu apa maksudnya? Apa nafsu hendak semua kita turutkan. Tu nafsu. Nak cerita sembah tu. Sembah syaitan. Apa maksud sembah syaitan? Ikut suruhan syaitan. La ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukan sembah ni sujud kat dia je, bukan. Antara sembah ni apa disuruh patuh. Kita taat. Kita tidurlah banyak-banyak, kita pun tidur. Contohlah kan, dia tak pernah sebut kita tu. Kita layan aja. Baik. Jadi hati-hatilah pahaman-pahaman sesat ni. Pahaman sesat. Khas kita bicara pahaman sesat yang menafikan kekalnya neraka. Dan ada yang cakap macam ni bukan orang biasa, tokoh sedunia cakap macam tu. Kita rujukan dia kitab golongan Syekh Mi segera ni, tu payah. Syekh Mi segera, Syekh contemporary, ada dalam kumpulan-kumpulan tertentu, cakap buah hanya berdasarkan masalah isu-isu
tertentu isu politik je misalnya, macam ni. Tapi oleh kerana dia terlalu popular, dia cakap benda merepek, orang pakai dia. Jaga sikit. Allah. Baik. Jadi wajib beriman syurga neraka ni darah khuludin lis-sa'idi wa syaqi, muna'amun mu'azzabun mahma baqi. Kaedah dalam matan jarah. Darah khuludin, dua negeri, darah khuludin, dua negara yang kekal, dua negara kekal. Wajib i'tiqad syurga neraka kekal, cukup. Bagi faham, jangan nafi ya, jangan nafi ya. Dari segi kebolehan binasa, memanglah makhluk bolehlah binasa. Dan kekal ni syurga neraka tu bukan macam kekal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kekal, ke syurga neraka kekal. Tidak. Tidak. Cuma di atas Allah Ta'ala, hak dia untuk dia nak menentu apa dia nak tentu, dia nak buat apa dia nak buat. Jadi walaupun di atas hak dia, dia nak buat apa, dia nak tentu, dia nak bagi kekal ke tak bagi kekal, dah dia cerita dia bagi kekal, jangan nafikan apa yang dia nak kekalkan tu dengan kita kata neraka ni binasa. Subhanallah. Jagalah. Jadi syurga neraka kekal, khas disebut ni syurga dan segala nikmatnya kekal. Sikit dia nak cerita nikmat, maka tiada jadi tua selama-lamanya. Orang tua tak masuk syurga je dah lah. Okey ke? Tak nyantuk lah tu, kan dia kalau nyantuk je. Umur 30 lebih je, betul tu. Tidurlah 70, 74 tak masuk lah. Okey, siap. Alhamdulillah. Jadi tak akan tua selama-lamanya, bahkan sentiasa muda. Dan kanak-kanak sekalipun mati, Allah Ta'ala akan dewasakan dia. Cuma apa beza dia orang kanak-kanak masuk syurga dengan orang dewasa masuk syurga? Kanak-kanak yang dia duduk kat sini, dia tak pernah kenal Allah Ta'ala, walaupun dalam syurga dia tak seronok macam orang yang mati yang dalam keadaan kenal Allah Ta'ala. Tak sama. Tak sama. Jadi tahap yang duduk dalam syurga, ada tahap, ada martabat, ada kedudukan dia. Paling tinggi orang yang Allah Ta'ala masuk dalam syurga ni macam mana? Dia, Masya Allah. Kalau nak kata orang yang macam kita muka sekupang ni jauh, tapi kalau Nabi Rasul masuk syurganya dia tu, dengan dikenal Allah Ta'ala tu, seronok dia 24 jam berpanjangan, bahkan seronok dia paling besar adalah dengan seronok melihat Allah Ta'ala. Satu saya ngaji pun Tok Guru sebut dalam masalah kenal Allah, ingat Ta'ala, melihat Allah Ta'ala memang depan yang ada ni, dia sebut, dia kata kita belajar tauhid kat dunia ni sampai hati sanubari kita boleh melihat Allah Ta'ala. Contoh kot bahasa lah. Mata kita kat dunia ni, kita ada bahadah itu. Atas kehidupan dunia ni, mata kita Allah Ta'ala takkan beri keupayaan boleh melihat Allah Ta'ala. Tak boleh. Tak boleh, takkan Allah Ta'ala bagi. Mutamat lah. Sampai kiamat, keputusan mesti macam tu. Kat dunia ni tak ada siapa yang ada kebolehan melihat zat Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala beri hanya pada Nabi kita Muhammad SAW saja. Kat dunia. Jadi nak cerita tahu mana tahu masalah melihat Allah Ta'ala tu. Jadi kat dunia ni kalau kita belajar faham tauhid, tengok je makhluk, sedar kita makhluk. Orang yang ahli tauhid sentiasa melihat Allah Ta'ala dengan hati sanubari dia. Duduk dapat tauhid, tidur tauhid, sakit tauhid, sihat tauhid. Kita kena banyak orang sabar tu. Kita ni
terlalu jauh lah. Satu, ada ilmu yang kena belajar, ada sikit sebanyak saya sebut sekali lalu bagaimana latihan untuk mendapat. Kena duduk, ada waktu latihan, duduk zikir, tafakur, istilahnya musyahadah ke Allah Ta'ala. Zikir dan fikir, renung kan, masa duduk zikir tu la ilaha illallah, terseumpama dia hadir kan apa maksud ilmu yang telah kita belajar, maksud la ilaha illallah. Memang keyword dia nak kenal adalah la ilaha illallah. Allah saja ilah, selain daripada dia takkan jadi ilah. Jadi kena faham huraian-huraian dia tu untuk khas atas kita bicara ni, memantapkan faham kita. Dengan itu melihat Allah Ta'ala kat sini. Boleh melihat Allah Ta'ala dengan faham tauhid, dengan nur basirah. Yang ni adalah syurga sebelum syurga di sana. Kalau tengok kita ni, kita belum kat sini syurga lagi, belum ni. Pasal apa? Kita tak dapat rasa sedap zikrullah. Orang yang memang lazat zikrullah ni, maksudnya basirah dia faham sungguh siapa Allah Ta'ala, hati dia bersinar, terlalu bercahaya dengan bahasa itu, sehingga tidak ada apa yang lalu kehidupan dia melainkan Allah Ta'ala lah dia esa, dari sudut zat dia, sifat dia, af'al dia, milik dia. Hanya hati musyahadah pada Allah Ta'ala. Itu kata dia syurga sebelum syurga di sana. Tak mana tang syurga tu, tak mana? Tak melihat Allah Ta'ala. Cuma kat sini bukan melihat dengan mata kepala. Sini tak akan berlaku kat kita. Melihat dengan mata kepala ke Allah Ta'ala dalam keadaan jaga ni, mengikut kita ahli sunnah wal jamaah, hanya khas kat dunia ni untuk Nabi kita Muhammad SAW aja. Nobody else. Tapi ni sebab nak boleh melihat Allah Ta'ala dengan nur basirah, yang tu istilah dengan mata hati, dengan bahasa lain, nak kenal Allah Ta'ala, boleh iktiraf ke Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala dengan akal yang waras, yang tak boleh disangkal sama sekali. Yang tu adalah antara nikmat besar duduk atas dunia ni, walaupun tak masuk syurga lagi, dapat dah nikmat syurga itu. Istilahnya jannatul ajilah, syurga yang dipercepatkan. Tak mana tang syurga tu, tak melihat Allah Ta'ala. Nikmat yang paling besar dalam syurga. Duduk dalam dunia ni, nikmat paling besar sekali ialah hati sanubari boleh melihat Allah Ta'ala. Istilah lihat tu bukan lihat objek tak. Istilah melihat Allah Ta'ala dengan hati sanubari, ada perasaan dengan Allah Ta'ala, ada iman dengan Allah Ta'ala, dengan iman sahih. Tu istilahnya melihat Allah Ta'ala dengan hati sanubari. Iman yakin Allah ada, aku ni dia ada kan. Dia hidup, aku dihidupkan. Aku asal mayat, aku asal tak ada. La ilaha illallah. Itu bab-bab tu dia kena latih. Teori dah ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembut hati kita untuk ada masa tu. Habis-habis tak ada masa, pulun bagi sibuk. Kadang nak boleh bawa zikir tu pun kadang bukan senang, pasal faham kita tu tak lengkap lagi kan. Dia tak boleh nak ada keupayaan untuk istilahnya sedar Allah Ta'ala tu, belum lagi. Masih dalam keadaan hayal aja tu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita, bagi kita faham betul-betul perjalanan agama ni, khasnya dibukakan pintu hati kita untuk mudah mengenal dia. Sebenarnya memang mudah pun, cuma kita ada halangan yang begitu banyak. Itu ya. Halangan ilmu satu, jahil bodoh. Halangan apa dia? Tak rajin taubat. Halangan apa lagi? Halangan jatuh hati kat dunia. Jatuh hati kat dunia, semua panca indera jatuh. Panca hati kat dunia. Mata jatuh hati kat dunia, telinga jatuh hati kat telinga, kat dunia. Mulut pun jatuh hati kat dunia. Hidung pun jatuh hati kat dunia. Perut pun jatuh hati kat dunia. Kemaluan pun jatuh hati kat dunia. Bila jatuh hati kat dunia tu, yang ni penghalang kita untuk hati boleh hadir ke Allah Ta'ala. Jadi apa jalan dia? Sedarlah apa yang ada kat kita tu Allah bagi. Itu jalan dia. Bukan benda tu dibuang. Betul butakan mata, pekakkan telinga. Bagi kena COVID, tak ada bau, tak ada rasa,
saja kita. Saya sebut ayat bodoh je tu. Biar kena stroke, tangan pun cubit dah tak rasa dah. Ambil jarum cucuk pun tak rasa apa-apa dah. Bukan macam tu. Bahkan kena gunakan his idrak kita ni untuk mengiktiraf semua ni Allah Ta'ala anugerah kita. Itu tauhid. Kita melihat Allah bagi, alhamdulillah. Siap, selesai. Sedarkan daya upaya kita ni Allah Ta'ala bagi. La haula wala quwata illa billah. Tauhid tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita boleh guna formula tu. Amin ya rabbal alamin. Pasal siapa boleh guna formula ni? Ustaz tu yang kata bila boleh guna formula memang bersungguh pula tu orang yang mengaji tak mustahil untuk dia dapat lebih besar daripada orang yang mengajar. Pasal orang mengaji tu dia amal, orang mengajar tak amal, tak dapat tak dapat sikit tu sedikit dah nak dapat apa, kena rajin insyaAllah. Dan kalau dah rajin biar bertempat dan cari masa yang paling baik. Itulah. Jadi bila masa paling baik ni? Malam. Tapi malam janganlah jogging. Bukan jogging malam. Malam. Macam mana pun kalau dengan sebab jogging tu lari-lari, contohlah jogging. Lari-lari. Apa? La haula wala quwata illa billah. Tak ada siapa bagi daya upaya aku ni melainkan Allah. Jogging. Kayu sikal. Kayu sikal. Pusing bukan lenggung, patah balik. Sungguh. La haula wala quwata illa billah. La yusib. Balik kena timpa hujan pula tu. La yusibana illa ma kataballahu. Contohlah kan. Maksudnya memang handai tu. Cuma kalau handai macam tu, saya nak syur, jom pergi Syria ke Palestin ke mana kan. Handai tu, iman kental tu. Lepas tu iman kental tu, kau mengaji elok, orang pandai, biar kata-kata kau tu dengan apa kau punya kekuatan iman tu, biar muafakat sikit lah kan. Bahasa macam tu. Apa cerita ni? Allah. Nak dapat jannatul ajilah tu, syurga yang dipercepatkan tu. Tak mana tu, tak melihat Allah Ta'ala tu. Asal nak sebut, gunakan semua his idrak. Panca indera Allah Ta'ala bagi ni, kebolehan kita untuk merasa dengan melihat, mengenal dengan melihat, mendengar tu. Kenalkan siapa pemberi segala nikmat. Tu. Dia punya ayat dia, sentence dia tu. Kita ni selalu bila dapat nikmat kita lupa pada siapa pemberi nikmat. Itulah halangan kita, itulah tu. Betul, nikmat ni terlalu nikmat sangat sampai kita dah rasa makhluk ni lah nikmat. Kita rasa macam tu. Sedangkan nikmat tu adalah dengan kita sedarkan siapa pemberi nikmat, itulah nikmat. Faham saya sebut apa? Makan nikmat memanglah makan. Tapi sebenarnya nikmat lebih besar daripada makan apa? Kita sedar Allah lah bagi makan aku. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia yang bagi makan aku, dia yang bagi minum aku. Itu nikmat sebenarnya, walaupun air sejuk kan. Ni minum air tak pun nama lah. Nama apa sebut saya aku tak erti. Apa nama canggih-canggih sikit? Boba T-Life tak canggih punya. Ada air apa bunyi canggih-canggih. Pina colado. Menatang apa tu? Nama pelik-pelik. Sedap ke? Minum air sejuk. Alhamdulillah, Allah bagi aku minum. Itulah sedap sekali. Mudah Allah Ta'ala bagi kita dapat sedap tu. Sedap sebenarnya, sedap. Satu, sedap tu kena faham. Sedap lazat tu adalah sedap dan lazat iman. Kita kena ada lobo macam tu lah. Tak ada pun tanam je lah, tak dapat satu hal.
sedap kan, aku ni nak bagi dapat sedap dan lazat iman. Sebut satu hal, tulis pun buat catatan satu hal, kena faham apa dia sedap dan lazat iman tu. Bukan sebab iman ni sedap lazat, iman ni sedap lazat, nanti apa iman tu. Pasal dia buat perasaan, dia buat qalbi, dia buat hati, apatah lagi istilahnya ruh, sir, lagi dalam dia punya fahaman tu. Ada ilmu dia nak sebab nak faham tu. Ni saya sebut ni luar, ni biasa je. Istilahnya level awam je dari sudut kata nak bagi sedar nikmat ni. Kita bukan sedar dengan nikmat, sedar pada siapa pemberi nikmat. Ni hidup ni nikmat. Jangan seronok dengan hidup tu. Seronok Allah bagi hidup aku. Tu nikmat tu. Dia kena rasa dan kena bagi ada satu value. Sedar ke Allah Ta'ala ni nikmat besar. Baru kita akan cari ke sana. Kalau kita rasa dapat duit banyak adalah nikmat besar, dia kira dapat duit banyak lah. Orang minta derma pun kedekut nak bagi. Pasal apa? Dia duk rasa dapat duit ialah nikmat besar. Cuba macam ni, kita tukar sikit perception. Nikmat yang paling besar ialah dengan kita bersedekah. Dia tukar je lifestyle. Saja saya nak sebut itu sikit. Sekarang kita tukar lifestyle. Lagi hebat daripada bersedekah tu. Bersedekah buatlah, bukan tinggal. Apa dia? Kita sedar yang Allah lah taufik hidayat yang kita bersedekah. Hak tu lagi besar ni. Apa yang kita sedekah ni bukan kita sedekah. Allah yang taufik hidayah kita sedekah. Harta tu pun milik Allah. Dia bagi kat kita ni pun dengan kederat Allah Ta'ala. Dia bagi kat kita. Kita belanja balik dengan taufik hidayah Allah Ta'ala. Daripada Allah dengan Allah ke Allah. Aku ni la haula wa la quwwata illa billah. Aku ni sekadar makhluk. Allah bagi jadi aku dengan kewajipan aku untuk ada perasaan aku kepada dia. Yang dialah anak anugerahkan kepada aku segala-gala. Jadilah hak tu benda paling lazat dalam hidup. Tu iman. Tu iman tu. Hadanallah ala siratal mustaqim. Mudah-mudahan apa kita sebut ni dia bukan hanya sekadar ucapan, tapi masuk dalam hati sanubari kita dalam seluruh kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan tak tahu cabaran ni banyak. Nisbah belajar nak ada khatam kitab lah. Khatam kitab lah. Rasa macam aku tak tahu apa lagi, aku belajar apa tak tahu. Macam tu kan. Ya Allah, tu kata kita punya halangan ni terlalu banyak. Saya tak kata tuan-tuan, saya sebut saya tu, saya bukan cerita orang lain. Saya cerita saya tu. Lagi mengaji, lagi mengajar, lagi belajar, lagi kita akan rasa cabaran itu kuat sangat lah. Awaklah suka lalai. Ish kan. Orang yang dah memang lalai, dia tak rasa cabaran macam tu. Tapi bila kita nak, kita cari, kita tuntut, kita bagi rasa, dia akan halangan tu lagi pup fikiran, pup pergi sana. Dia tu yang betul lah tutup guru kita sebut apa, siapa yang tuntut benda yang besar dia akan diuji dengan benda besar ya. Man talaba aziman tuliba bi azimin. Siapa yang merebut cari dengan benda besar dia akan dicuba, dia akan diuji dengan benda besar ya. Apa benda besar tu? Dia sebut dia akan lalai dengan iman. Dia akan seronok dengan iman tanpa mengenali dan menyedarkan diri kepada siapa pemberi nikmat. Dia akan jadi itu. Jatuh hati kepada nikmat banyak. Jadi kita sambung sikit, kena jatuh hati pada siapa pemberi nikmat. Okay. Itulah melihat Allah Ta'ala. Ahli syurga ni tu dia kata kekal, lepas tu tak tua, tiada buruk pakaian kita pakai tak buruk, tak busuk, tak pekung, tak berdaki. Dan apabila makan atau minum tiada lapar, bukan pasal lapar. Dan jangan tak tahu ahli syurga dia makan minum pasal apa?
Pasal dia nak rasa seronok, Allah bagi boleh rasa nikmat tu. Oh, nikmatnya ya Allah, kau bagi aku boleh rasa semua nikmat-nikmat ni. Dia bukan seronok dengan nikmat tu, dia seronok dengan pemberi nikmat tu. Saya ngaji ada guru cerita itu, version guru yang cerita macam ni memang tak ramai kita jumpa kan. Yang kita jumpa selalu, oh seronok dalam syurga, nak makan apa semua boleh. Nak makan kambing apa kau nak? Kambing kurma, kambing mendi, kambing kapsyah, kambing apa dah? Kambing masyui, kambing masak kicap, kambing goreng, saya nak sebut nama boleh, kambing khuzi, kambing gulai mamak, kambing entah apa benda tak kerti saya. Oh, ada orang dia boleh cerita ahli syurga dan makanan dalam syurga ni sejam dia boleh cerita makanan dan minuman ni. Terpaku kita dengar dia cerita. Satu lah nak sebut kan. Memang ada orang cerita syurga macam tu kan. Nikmat syurga gini. Saya jumpa ada guru ajar version nikmat syurga ni. Dia tak cerita pun makan dan minuman dalam bentuk macam tu. Tapi dia kata apa? Kita makan minum ni seronok, sedap, lazat memang bukan kerana lapar. Setiap orang yang ahli syurga ni makan minum ni pasal dia nak musyahadah dan boleh melihat Allah Ta'ala, Allah yang bagi minum dan makan dia. Dia sebenarnya kita faham Al-Quran tu macam mana. Sekarang ni kita dah baca kalam nafsi Allah Ta'ala yang dizahirkan dengan kalam lafzi tu. Apa dia? Alladhi huwa yut'imuni wa yasqin fa idza maridtu fa huwa yashfin. Dia yang bagi makan aku, dia bagi minum aku, kalau sakit dia yang bagi sembuh. Jatuh motor lah, jatuh motor, kau sembuh. Bukan berana pasal sakit tu, tapi seronok sentiasa merasai kesembuhan demi kesembuhan. Seronok duk rasa Allah bagi sembuh tu. Oh, sembuh. Hari ni segar hari ni. Wah, hari ni sihat hari ni. Hari ni tak ngantuk hari ni. Oh, hari ni faham. Allah bagi faham. Allah bagi sihat. Seronok bukan seronok nikmat tu. Seronok dengan Allah beri nikmat. Tak tahu saya dalam proses nak bagi sedar tu kan. Seronok dengan nikmat lama lah. Nak seronok dengan pemberi nikmat. Tambah baca bab-bab macam ni, oh lagi dia syok ke mana lah. Saya sebut saya tu, saya bukan cerita orang lain. Tapi itulah cabarannya besar lah. Cabarannya besar. Itu dia kata bukan makan minum kerana lapar dan tak ada dahaga selamanya, makan minum pula kerana bersedap-sedap juga. Memang selalu orang cerita tu kan, makan sedap, nak apa semua ada. Nak durian, musangking, musangkong, semua ada. Apa? Duri hitam apa? Oh, itulah. Dakton apa? Dia sebut macam tu lah. Jadi pasal kat dunia pun dia sedap dengan nikmat aja. Satu dia seronok dengan nikmat aja. Cuba tukar sikit. Bukan seronok dengan nikmat, seronok dengan siapa pemberi nikmat. Tukar. Bagi cerita kita punya cerita tu up sikit. Up. Bukan up sikit. Itulah kemuncak cerita kita. Antara doa yang pernah diajar, saya tak ingat yang ni sabit dalam hadis ataupun ulama kita yang ajar. Minta supaya apa? Allahumma ja'al khaira ayyami yauma nalqaka. Ya Allah, kau jadikan sebaik-baik hari-hari yang aku lalui ini adalah hari yang aku boleh bertemu denganmu. Sampai macam tu dia punya permintaan doa dia. Hari yang terbaik ialah hari kami bertemu dengan kamu, ya Allah. Jadi bila nak bertemu Allah Ta'ala? Orang yang memang arif dengan Allah Ta'ala ni hari-hari bertemu dengan Allah Ta'ala. Bertemu dengan mana apa? Dia musyahadah Allah Ta'ala, dia muraqabah dengan Allah Ta'ala, dia arif dengan Allah Ta'ala, dia ada his idrak pada Allah Ta'ala. Dia rasakan
Quwwah dia daripada Allah Ta'ala. Sifat yang apa ada kat dia, Allah yang negara. Zat dia pun dia rasa Allah yang wujud. Aku asal makdum, Allah yang wujudkan aku. Hakiki wujud Allah. Allah apa? Allah wujud. Dia punya game dia semua kat sini ya. Dia akan rasa apa? Oh, Allah Ta'ala bagi jadi zat aku. Allah kurnia sifat aku. Allah yang bagi daya upaya kat aku. Allah yang bagi kepandaian kat aku. Ada harta milik aku. Ternakan, rumah, apa kenderaan. La ilaha illallah. Semua daripada Allah. La mu'tiya wa la mani illallah. Tak ada siapa boleh memberi, siapa boleh halang semua ni melainkan Allah. Kalau seluruh makhluk tak nak bagi kat aku pun, kalau Allah Ta'ala nak bagi, dapat kat aku. Kalau aku cari sekali pun, seluruh makhluk bantu aku untuk cari, kalau ditakdirkan, kalau Allah tak nak bagi, tak dapat kat aku. Yang bagi dan tak, apa, yang memberi dan sebaliknya Allah. La mu'tiya wa la mani illallah. Dia punya game main dia situ ya. Hari-hari buat ketuhanan, hari-hari dok memandang Allah Ta'ala. Itulah bahasa dia. Dan dia boleh pandang Allah Ta'ala tu apa? Dalam seluruh dia punya aktiviti kehidupan tu. Baring pun Allah Ta'ala bagi aku sodok sedap baring. Wada'tu jambi ilaika raghaban wa rahaban. Yang ada doa-doa Rasulullah ajar tu satu hal lah. Kita bila sebut doa nak apa, rasa beban ziyadah. Sedangkan apa yang dia hafal tu semua sedap-sedap belaka tu. Rokok, sujud, diri, baring, duduk, Masya Allah. Kita ni banyak lemah. Ilmu pun dangkat, bahasa Arab pun bangkut. Baik. Jadi tiada kencing berak, makan minum jadi peluh, terlebih harum dari kasturi. Tiada ada yang kotor cemar, tiada ada suatu benda yang menyakiti. Tak ada dah dalam hidung, tai telinga. Tak ada. Dan tiada sakit demam pun tak ada. Dan tiap-tiap yang dibencinya, apa yang kita benci takkan ada. Dan memang ahli syurga bukan orang kaki benci orang. Ahli syurga adalah orang yang kasih pada orang lain. Satu kita kalau ada perasaan benci pada orang, maksudnya ada benda yang kena repair lagi lah. Pasal kita kaedah bukan benci, kena kesian. Pasal macam mana dia tak boleh taat macam mana Allah Ta'ala beri kat kita, kita boleh taat. Kita benci di atas tak elok dia tu, tapi sayang dan kesian kat dia. Highlight yang sayang tu. Tukar dia punya, tengok benda tak elok tu dengan rasa kesian. Jumpa dia, bukan kita marah dia, apa? Nasihat dia. Kau kena semayang, kerja rajin tengok. Kalau kau semayang, berkat semua hidup kau. Cakap lembut ya. Kalau kita bang, kau nak masuk neraka? Tak semayang. Memang selalu itulah bahasa kita kan. Tuan-tuan saya tak tahu lah. Saya macam tu lagi barangnya saya. Kau nak mampus? Kau nak masuk neraka? Kulit kau kebal sangat. Babi pun tak tahan masuk neraka. Kulit kau kulit babi apa tebal? Dia punya bahasa. Ni saya sebut saya ni, saya bukan cerita orang lain ni. Kita punya bahasa, dia punya tu lah. Kalau orang yang dengan kasih sayang ni, macam mana? Orang sejahat-jahat makhluk pun dia jumpa macam mana? Dengan perasaan kasih sayang dia datang. Nabi Musa datang Fir'aun tu, dengan je lah, faqula lahu qawlan layyinan tu. Orang Ta'ala perintahkan dia supaya cakap dengan perkataan lembut tu. Maksudnya dia datang jumpa Fir'aun dengan kasih sayang tu. Siapa Fir'aun ni? Kenapa Fir'aun? Fir'aun tu bapa angkat dia daripada kecil kan? Ya, tak tahu. Nabi Musa tu kalau guna bahasa lah, anak buangan sungai. Pergi bahasa gitu kan. Anak buangan sungai. Fir'aun yang angkut bila. Jadi makan jasa dengan Fir'aun tu. Untuk nak ngendap macam mana? Takkan nak kata, ni kau nampak ni. Takkan nak datang macam tu. Mesti datang dengan kasih sayang. Awak yang bela kita daripada kecil. Punya piara lah sikit kan. Awak yang bela kita daripada kecil.
Kalau awak tak kutip kita, buruhlah ayat itu kan. Tak kutip kita daripada sungai tu. Mana maunya awak ada terang macam ni, duduk dalam istana pula tu. Semua orang kenal ke awak. Pasal apa? Pasal anak Firaun. Orang bahasa kan anak Firaun. Pasal apa? Mika yang bela awak. Bunyi bahasa gitu lah sikit kan. Kita duduk piarak, kita bunyi piarak lah kan. Ini nak cerita apa? Dia datang tu cuma nak khabar lah ni lah. Yang jadikan aku, jadikan kamu ni semua ni Allah. Dialah Rabbi wa Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Datuk nenek moyang kita awal-awal dulu pun Allah lah sebenarnya yang takbir. Nyawa kita dia yang bagi, nyawa aku dia bagi, nyawa awak nak sebut apa, daddy pun Allah juga yang beri. Cakap dengan lemah lembut macam tu, dengan kasih sayang macam tu. Pula tu ditunjukkan pula dengan mukjizat dia. Tak percaya Allah. Ni apa kau bawa tongkat apa ni? Inilah tongkat apa-apa ni. Bukti aku benar ni, aku nak kata memang Allah Tuhan kita ni paling tuh. Inilah kejut besar dia. Okey, apa nak sebut semua tu. Dia datang dengan kasih sayang. Kesian tengok macam mana boleh mengaku jadi Tuhan. Gitu. Kita kalau macam mana? Rasa nak sepak je kan. Sikitlah dengan ayat macam tu. Dia kata tahap iman orang lain lah. Kita ni tu kata lemah sangat. Kita punya cabaran besar. Kita kadang tengok rasa macam kita iman kita dah bagus lah. Tapi orang lain silap je nak menumbuk je kita. Kan tengok saya punya perangai macam mana. Saya tahu apa? Geram aku tengok Wahabi ni. Sekali aku lari lompat-lompat je nak. Bagi lutut main. Bagi lutut. Saya cerita saya ni perangai. Patutnya macam mana? Tengok macam tu, Allah kesiannya dia. Kita doa lah banyak-banyak. Tahajud khas doa sebut. Mari kita doa banyak-banyak. Nanti main tahajud sebut nama dia. Biar dia jadi baik. Ada orang macam tu jiwa dia. Kalau tidak saya lutut je bagi kita sana puas hati. Boleh. Saya nak cerita saya uduh saya tu, perangai saya tu. Sikit ke sana, sikit dalam bentuk sana. Nak cerita apa? Tak ada dalam syurga ni tiap-tiap benda yang dibenci. Tak ada. Tengok semua baik. Memang dalam syurga semua baik. Mana ada benda tak elok? Satu ada orang soal tanya, dalam syurga ada babi tak? Engkau minat ke babi? Kalau engkau minat babi, adalah babi. Dan saya ngaji pun ada Tok Guru sebut macam ni. Orang yang minat babi tak ada dalam syurga. Tak ada dalam syurga. Pasal apa yang Allah Ta'ala tak bagi, dia takkan minat. Orang beriman macam tu lah perangai dia. Apa Allah Ta'ala tak bagi, dia takkan minatnya. Dia dah kehendak dia lah. Apa yang Allah Ta'ala kehendak, itulah kehendak dia. Itu juga nak mengukur kat kita. Kita ni apa Allah Ta'ala tak bagi, dia takkan minat. Rupanya kita ni walaupun duk taat ni, ada juga teringin nak makan babi. Dalam syurga esok aku nak rasa babi lagu mana. Maksudnya kepala otak kita ni tak betul lagi. Tak betul lagi. Maksudnya ada benda yang kita punya perjalanan hidup bukan betul-betul ikut masyiah Allah Ta'ala. Belum ni. Sajalah sebut benda-benda macam tu. Masa nak tengok kita punya hidup ada sewil lagi. Jadi kita masih ada kehendak kita. Sepatutnya tenggelamkan kehendak kita, tenggelamkan nafsu kita, bahkan zahirkan kehendak Allah Ta'ala. Kedah kita belajar ulama-ulama, saya duduk ngaji Tok Guru, duduk ngajar ni macam tu lah dia ajar. Yang dia ajar memang biasa, cuma kita kenal lah. Setiap orang kena mengaji dan belajar dan faham, dia kena kenal dia siapa. Saya sebut saya ni, aku siapa. Kita punya perangai macam mana, kena sedar tu. Di situ lah muhasabah, muraqabah, semak, tengok, perhati. Ni aku. Uduhnya. Betul mengaku lah, ya Allah, aku macam ni. Duduk seorang-seorang, berhenti lah. Inilah degilnya aku, bodohnya aku, banyak buang masanya aku. Ini mengaku lah, apa salah. Ni. Orang lain tak tahu tak apa, bagi kita tahu.
Mengaku ke Allah Ta'ala. Ya Allah. Baik. Jadi tiada duka cita, tiada ada kesusahan masa dalam syurga. Dan dapat melihat Tuhan masa kita dalam syurga. Di antara nikmat besar melihat Allah Ta'ala. Satu dalam dunia, nikmat boleh sembahyang, boleh taat, boleh tutup aurat, boleh main mengaji, boleh alik masjid, boleh duduk zikir, boleh baca Quran. Bagus dah tu, nikmat dah tu. Mana nikmat besar dia? Hati sedar dengan Allah Ta'ala. Hadza min fadli rabbi. Ni semua limpah kurnia aku. Itu nikmat besar. Melihat Allah Ta'ala namanya. Kalau dengan istilah saya ngaji tu, yang tu dipanggil melihat Allah Ta'ala. Melihat Allah Ta'ala ni istilah kita ulama sufi tu, dia panggil yang inilah dipanggil musyahadah Allah Ta'ala. Syuhud Allah Ta'ala. Itu bahasa sikit lah kan. Musyahadah Allah Ta'ala. Maksudnya apa ni? Hati itu ke Allah Ta'ala always present. Always witnessing Allah mera khaliq hai, Allah mera hakim hai, Allah qadil hajat hai, Allah hajat serawa hai. Bunyi urdu sikit lah, geram sikit. Allah dia yang jadikan aku, Allah yang memilih aku. Tak ada apa yang ada pada aku ni melainkan semua ketentuan dia. Ditakdirkan kita macam ni. Ya Allah, semua indah belaka. Kewajipan aku mengenal semua ni daripada engkau. Memang kadang ada benda yang kita kena kederat sikit, letih sikit, penat sikit. La haula wala quwwata illa billah. Jadikan aku sentiasa mengiktiraf dan mengenalimu, ya Allah. Orang macam ni, dia nikmat yang ada itu, dia bukan seronok dan tenggelam dengan nikmat dah. Bahkan seronok dia dengan siapa pemberi nikmat. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Itu bab nikmat. Bab akidah balik. Ada bab nak kena bertumbuk sikit. Apa dia? Melihat Allah Ta'ala masa kita dalam syurga, bukan Tuhan dalam syurga. Ya. Kalau jumpa Wahabi, tanya soalan ni. Kau kata Allah ke arah. Kau belajar tak bab nikmat dalam syurga esok? Antara nikmat dalam syurga, Allah Ta'ala bagi kita boleh melihat Allah Ta'ala. Betul tak? Itu betul? Soal. Tanya dia. Kita tanya dia. Allah Ta'ala dalam syurga ke? Nah, kita duduk dalam syurga? Pasal Wahabi bengong tu, hadanallah ila siratal mustaqim. Dia dalilkan Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah di langit, sambung. Maka Allah di langit. Betul, ahli syurga di syurga, Allah. Melihat Allah. Allah di syurga lah. Akhirat esok Allah duduk dalam syurga. Kepala tak kau. Subhanallah. Allah tetap di atas laki, laisa kamitslihi syai'. Allah tetap di atas sifat uluhiyah dia. Tak ada istilah macam ni. Bila Allah Ta'ala beri kita melihat Allah Ta'ala, nampak dah Allah Ta'ala, baru kenal ni Allah Ta'ala, tahu dah lah Allah Ta'ala. Sebelum ni tak kenal lagi. Tak tak? Orang macam tu tak masuk syurga. Orang macam tu tak masuk syurga. Maksudnya dia faham Allah Ta'ala batil. Dia faham Allah Ta'ala ni macam kita tak pernah tengok satu orang, lepas tu kita tengok, tak apalah, kenal lah. Katalah bapak, katalah kita ni nak dijodohkan dengan seorang, kita tak pernah tengok lagi. Tak pernah tengok ni. Akad nikah pun tak tengok lagi. Tak tengok lagi, gambar pun dia tak bagi. Sampai macam tu lah. Ya, tak tengok lagi. Tu bila lepas akad nikah macam mana? Baru tengok, buka tengok lah tu, misteri lah tu. Tengok, macam tu kan. Buat apa? Nak tengok. Okay. Itu satu hal. Kenal lah. Kalau dengar Allah Ta'ala faham macam tu, taubat dengan jilin. Allah tak faham. Hang faham Allah Ta'ala ni makhluk. Dah tengok je nak kenal lah Allah Ta'ala.
Kat dunia tak boleh tengok, akhirat esok tengok. Tak apalah, kenal lah Allah Ta'ala. Kepala otak hang. Buat kepala otak hang. Subhanallah, bukan macam tu, faham tak? Salah faham macam tu. Allah Ta'ala tetap di atas sifat dia, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala ni tetap dia ilah. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang kufur dengan dia. Takkan apa yang kita belajar, mustahil jirim, jisim, jauhar, arad, mustahil dia mengisi ruang, tempat, dilalui oleh masa, mustahil dia ambil manfaat pada makhluk dia. Apa yang sifat yang tak sepatutnya dinisbah pada Allah Ta'ala, apa yang telah kita belajar, yang tanzih Allah Ta'ala, yang subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Melihat Allah Ta'ala tu bukan istilahnya, oh kenal lah Allah Ta'ala sebelum ni, tak tengok lagi. Subhanallah, bukan macam tu. Tetap dia di atas laisa kamitslihi syai'. Atas soalan ke Wahabi ni macam mana? Kita yang ahli syurga yang dalam syurga, bukan Allah di syurga. Allah kita tak bahas dia di mana. Untuk tengok Allah Ta'ala macam mana? Tengok Allah Ta'ala, kita bicara dapat melihat dulu. Melihat Allah Ta'ala adalah melihat yang luar biasa. Allah Ta'ala beri pada kita keupayaan untuk kita melihat dia. Dia punya nikmat tu nikmat luar biasa. Dia adalah satu miracles of the whole miracles. Boleh melihat Allah Ta'ala. Bunyi yang putih sikit lah kan. Maksudnya dia adalah perkara luar biasa daripada banyak luar biasa. Inilah perkara luar biasa yang paling besar sekali. Maksudnya apa? Pasal boleh diberikan keupayaan untuk melihat Allah Ta'ala dan boleh dapatkan apa, melihat zat dia yang laisa kamitslihi syai' tu, dengan apa yang telah kita tanzihkan Allah Ta'ala tu, subhanallah tu, apa yang kita tanzihkan dia, dan apa faham yang sepatutnya nak istilah syuhud hadir wasal dengan Allah Ta'ala, Allah ma'ana tu, nak faham dengan tu tenggelam kita kerana musyahadah ke dia tu. Macam mana yang kita faham tanzih ke Allah Ta'ala tu, tetap di atas keadaan dia munazzah anil naqais, anil naqs wa zawal, anil misliyah, daripada seumpama anil tashbih. Subhanallah, daripada ada istilah penyamaan, keserupaan, juzuk, anggota, mengisi ruang, berubah, ada berupa, berwarna, berbentuk. Subhanallah, tetap di atas laisa kamitslihi syai'. Satu, nak faham ke Allah Ta'ala ni bukan saja di sana. Sana ijbari. Untuk sinilah ikhtiari. Itu yang dah faham belum? Yang kalau kata dalam kaedah kita, jalan-jalan cari Tuhan, dah jumpa belum? Sikitlah bahasa-bahasa gitu kan. Jumpa belum? Soalan macam mana ni, tak pernah ada orang soal. Tu. Kita dengan Allah Ta'ala bukan kita pergi cari ke arah apa, subhanallah. Tak. Sebab innallaha ma'ana. Macam mana Allah innallaha ma'ana tu? Sedar kan? Aku ni, Allah ni jadi. Jumpa dah. Takkan ada aku, melainkan ada Allah yang ada aku. Allah ada, dia wajib. Jumpa dah. Tak faham saya kata jumpa tu, tanya lain lah. Jumpa dah tu, jumpa dah tu. Allah sedia, aku baharu. Aku ni mendalilkan dia yang qadim. Jumpa dah tu. Jumpa dah. Tengok apa, langit ni cerah ni, Allah cerah kan. Sedarlah, ada perasaan dah ke Allah Ta'ala. Jumpa dah Allah Ta'ala. Tapi jumpa Allah Ta'ala bukan duk terbayang dia bentuk subhan. Oh, bukan macam tu. Bukan. Subhanallah. So, tak boleh misil Allah Ta'ala. Bukan benda misil. Bukan melihat, walaupun melihat dengan mata kepala, bukan melihat macam mana makhluk kita lihat. Tetap dia di atas, bukan jirim, bukan jisim, bukan arat, bukan atas, bukan bawah. Tu melihat dengan mata. Mata ke tengok benda atas, mata ke hanya tengok benda warna, mata ke hanya tengok objek. Macam mana boleh melihat Allah Ta'ala yang bukan objek, bukan bentuk, bukan benda, bukan warna, bukan bentuk, bukan mengisi ruang. Apa dia ni? Kabarlah tadi, melihat kita bukan melihat dengan keupayaan mata ni. Melihat tu adalah melihat dengan Allah Ta'ala beri keupayaan mata yang dengan itu kita boleh melihat zat dia yang lain sekamitslihi syai'. Macam mana Allah Ta'ala beri keupayaan pada Nabi Musa boleh faham kalam nafsi Allah Ta'ala.
Memang tak boleh nak fikir macam mana Allah Ta'ala berikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mata dia yang mulia itu. Allah Ta'ala bagi dia kebolehan melihat Allah Ta'ala yang juga laisa kamitslihi syai' tu. Sama dari segi prinsip Allah beri keupayaan mendengar kalam nafsi, Allah beri keupayaan pada kita boleh melihat dia yang hakiki, semestinya melihat yang laisa kamitslihi syai', melihat yang bukan dengan penglihatan lani, dia penglihatan yang luar biasa. Juga itu saya sebut, bahkan ada ulama sebagian tafsir kita buat wujuhun yauma idzin nadhirah, muka-muka orang beriman ni di hari esok berseri-seri, bercahaya-cahaya, gemilang-gemilang. Pasal apa? Ila rabbiha nadhirah, pasal pandang kepada Allah Ta'ala. Disebut siapa yang lihat? Wujuhun, muka pandang. Ada ulama kata wujuh tu dengan mana? Dia adalah itlaqil kul iradatil juz. Sebut muka dengan mana mata. Mata ni akan mana Allah Ta'ala. Sebut muka. Pasal disebut wujuhun yauma idzin nadirah, wujuh yang nadirah. Wujuh yang nadirah, nazirah ila rabbiha. Tu asal susun untuk faham. Naat dia duduk belakang tu. Wujuhun yauma idzin nadirah. Wujuh ni wujuh nadirah. Yauma idzin ila rabbiha nazirah. Wujuh ni wujuh nadirah, nazirah ila rabbiha yauma idzin. Tak faham saya sebut kayak Quran tu, dengar je lah kan. Ada tak support nak buat macam mana? Kalau boleh faham, alhamdulillah. Saya nak cerita apa? Sebut wujuh tu nazirah, muka melihat Allah Ta'ala. Ada yang kata sebut muka dengan mana? Mata. Pasal mata alat untuk melihat Allah Ta'ala. Ada ulama kata tak, ayat Quran tu tak payah takwil. Pasal dia benda luar biasa. Melihat Allah Ta'ala memang alatnya mata, tapi dengan limpah kurnia Allah Ta'ala sebut muka boleh melihat. Muka ni nazirah ila rabbiha, maksudnya memang Allah Ta'ala bagi kat kita akhirat esok keseluruhan muka kita boleh melihat Allah Ta'ala. Mata boleh melihat, hidung pun boleh melihat, gigi boleh melihat, bibir boleh melihat, pipi kita melihat, dahi kita melihat Allah Ta'ala. Macam mana? Akhirat esok mulut tak bercakap, tangan bercakap, lidah bercakap, kaki bercakap, mata bercakap. Akhirat esok dia bagi kita apa? Pipi melihat, hidung melihat, mulut melihat, bibir melihat, dahi melihat. Kalau atas macam tu, kalau wujuh dengan makna muka hakiki, wujuh dengan makna mata majazi, dia macam mursal. Itlaqi kul iradatil juz. Ada ulama kata sebut wujuh tu dia bukan alaqah juz'iyah tapi alaqah kulliyah. Apa maksudnya? Dia itlaqil juz iradatil kul. Sebut muka dengan makna jami'ul jasad. Apa maksud dia? Kita melihat Allah Ta'ala bukan muka melihat Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala beri kita keupayaan di akhirat esok macam mana? Seluruh jasad kita melihat Allah Ta'ala. Tu ulama kita hurai tu, kita tengok mereka ni faham apa benda yang kita memang kita tak ada upaya nak faham tu, tapi dengan alat, ilmu alat ada, dengan tauhid yang mereka telah usaha dan cari belajar, dengan latihan yang mereka buat dengan bersungguh-sungguh hati, dia punya faham ayat Quran tu sangat luar biasa. Saya mengaji bila guru cerita macam ni, memang saya faham semua benda-benda yang disebut macam mursal, itlaqil juz, kul, apa semua tu. So, saya cerita balik kat tuan-tuan, bila kita dengar tu macam mana? Uish, dalamnya faham dia orang. Siapa tak boleh support apa saya sebut tu, kata macam ni, buat macam mana? Macam mana? Ngaji lama sikit. Dan ngaji tu kena ngaji ilmu tu lah, ilmu bahasa tu, ilmu bahasa tu. Pasal dia ada istilah majaz lah. Majaz tu kata kiasan, dia bukan kata hakiki kan. Kalau kata pelajar tak boleh masuk, pelajar orang kan, tidak dibenarkan masuk melainkan kaki tangan. Badan boleh masuk, badan tak boleh masuk, masuk kaki tangan aja macam tu. Bodoh, majaz. Itulah istilah melihat dengan mata, melihat dengan muka. Sebut muka dengan mana? Apa? Dengan mana? Seluruh badan, seluruh zat. Zat dia akan melihat. Zat diri kita akan melihat. Seluruh
Apa yang ada kat kita akan Allah Ta'ala beri kepada yang melihat dia. Sikit sana. Itu antara nikmat melihat Allah Ta'ala. Memang ada sikit sebanyak dulu kita dah sebut, ada bahas dia, ni sebut sekali lalu gitu lagi. Pasal memang kemuncak syurga ni melihat Allah Ta'ala. Juga kena faham kemuncak kita kehidupan sehari-hari ni bila yauma nalqaka, kami boleh jumpa kamu, kami musyahadah kamu, kami sedar kamu ya Allah. Itu adalah kemuncak hari-hari kita. Kemuncak hari-hari itu ialah hari-hari yang kita sedar, ya Allah kau beri kedekat aku. Itu kemuncak dia. Makan, minum, apa tak. Dapat duit juta-juta, ribu-ribu, duduk rumah baru, contoh kereta baru, apalah dapat nikmat ni. Bukan kemuncak. Kemuncak bila? Tengah contoh nak sebut benda buruk sikit kan. Apa dia? Berak, kencing, mana? Allah hilangkan penyakit pada aku. Kalau dia tak kira kencing dan berak, tak tahulah maknanya. Dia yang afani, dia yang afiatkan aku min kulli da'in yu'zini, daripada ni macam-macam benda, urin apa, kencing berak yang menyakiti aku. Ni apa? Seronoknya Allah Ta'ala bagi kelegaan kat aku. Hak tu adalah kemuncak hari tu. Itu adalah kemuncak hari tu. Maka nasi semayang pun tak rasa itu. Semayang tak rasa itu. Berak rasa Allah bagi aku boleh lega. Semayang Allahu Akbar, burger, selemak, impit, kotiau, kambing, apa arnab, monyet, semua ingat. Apa bala. Semayang tak dapat macam tu. Kencing, Allah afiatkan aku. Hak tu kemuncak hari. Nak cerita faham, boleh musyahadah dengan Allah Ta'ala tu. Okay. Apatah lagi 24 jam musyahadah tu. Tapi itulah, nak dapat 24 jam musyahadah ni sembang je lah. Saya ngaji pun guru sebut, nak boleh 24 musyahadah ni, kita bukan orang dia lah. Bahkan Tutu Guru juga sebut ni, kata dia apa, kadang-kadang perlu berpisah untuk rasa sedap. Ni ayat-ayat ni orang-orang yang faham je, yang faham. Kadang-kadang perlu berpisah untuk rasa sedap. Boleh faham? Penuh sikit. Perlu berpisah untuk rasa sedap. Faham? Sentiasa makan nasi sedap. Berhenti, lapar, makan pula sedap. Itulah maksud dia. Bini tengok hari-hari sedap. Sorry saya sebut itu macam pagi tengok bini, petang tengok bini, malam tengok bini, tambah pagi petang duduk depan bini. Tengok Pakcik Dollah dah cakap tu, bersuara tu betul tu kan. Cuma 70 tahun dah tengok sama-sama tua pula tu. Sorry insyaAllah. Tengok kau aku cuba setahun keluar jemaah buat tabligh, pergi mengaji setahun, panggul batu duduk kan. Aku wakaf diri aku untuk jalan Allah Ta'ala, aku nak ngaji sungguh-sungguh. Tengok begini je nak. Nak balik tu dah rau-rau lah. Tak faham sudah dengar saya sebut kan. Apa saya nak sebut ni? Allah Ta'ala ni kalau musyahadah ni hari-hari duk rasa macam tu dia tak, orang kata apa, memang ada enjoyment dia, ada seronok dia. Tengok lalai, bila lalai ni ingat balik Allah, aku lalai ni Allah. Ingat Allah tu nikmat. Kalau duk nikmat sembahyang tak berhenti-henti, tak rasa nikmat tu. Ini nikmat ni bila lalai tu ingat Allah, ya Allah ampunkanlah aku. Tu nikmat. Nikmat. Tapi janganlah pergi buat lalai, minum ketum lalai. Betul? Ingat Allah, ya Allah ampunkan aku. Tu bengong apa dia? Jaga juga. Ada pahaman sesat macam tu juga. Ada juga yang pahaman sesat macam tu. Saya mesti jumpa kan. Saja pergi buat maksiat, buat apa? Dengan itu kita akan bertobat dan rasa bersalah dengan Allah Ta'ala. Ada hubungan dengan Allah Ta'ala.
Astagfirullah. Ada juga pokok bengong macam ni. Tu kata dalam banyak benda bertabur tu, tahi pun ada orang kutip. Jangan tak tahu. Bukan tak Arab, tak babi. Oh, maksud saya tu tadi je lah, tak babi tu. Pahaman yang rosak, salah, tak betul dengan syariat. Tapi dia rasa itu adalah perjalanan dalam bab makrifat. Subhanallah. Sikitlah gitu. Jadi asal nak sebut tu apa? Perpisahan itu, yang tu kadang-kadang mendatangkan rasa kecintaan. Kadang-kadang memang perlu berpisah untuk rasa seronok. Satu orang taklah jadi yang kita, ada lupa, ada lalai, ada sakit. Siapa? Sakit tu baru rasa sihat. Lapar tu baru rasa kenyang. Bodoh tu baru rasa nikmat ilmu. Kalau pandainya, bila rasa aku tak kerti lagi mengaji, baru sedap mengaji. Gelap baru rasa pentingnya cahaya. Semua orang taklah bagi tu buat apa tu? Semua tu jalan-jalan untuk berjumpa dia. Hadanallah ila siratal mustaqim. Mungkin saya punya bahasa ni ikut nak kata apa bombastik ke apa punya pasal orang ahli dia faham. Doa pula belakang tu, Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami daripada ahli syurga. Macam mana nak kenal ahli syurga? Ahli syurga akan beramal dengan amalan ahli syurga. Antara amalan ahli syurga apa? Dia boleh kenal Tuhan dia sebelum dia bertemu di sana, dia bertemu di sini. Itu ahli syurga. Hadanallah ila siratal mustaqim. Sambung nanti soal, apa erti percaya dengan qadar? Ni 10 minit lagi maghrib ni. Ada orang tak faham ya. Ada soal? Lupa nanti ingat tulis. tak jumpa duk soal kat mana. Situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.